Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita pada pagi ini dan pejam celik kita dah berada dalam bulan Safar dan kita dah berada pada hari yang kedua daripada bulan Safar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dalam bulan ini. Allah Ta'ala hindarkan kita daripada segala keburukan dan Allah Ta'ala kurniakan taufik pada kita agar kita dapat menggunakan sebaik-baiknya setiap saat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Allahumma amin. Tuan-tuan, cepat je masa berlalu kan, maknanya dah masuk bulan Safar. Rasa macam baru je masuk tahun baru Hijrah 1445. Nanti kejap lagi kita jumpa pula bulan Rabiul Awal. Tadi tengok dekat skrin kat depan ni, dia tulis 40 hari lagi ke 12 Rabiul Awal. Itu pun pejam celik jumpa, dan sekejap je tahu-tahu jumpa Ramadan. Tahu-tahu habis tahun 1445. Itu pun kalau Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Dan pengajian kita ni tuan-tuan yang terakhir kita baca pada 2 bulan lepas. 2 bulan lepas kita ada bacakan tentang bab zikir-zikir ketika hujan dan sebagainya. Dan bulan lepas pengajian bulan 7 saya tak dapat hadir kerana tak dapat tiket pulang dari menunaikan haji waktu tu. Jadi dapat tiket tu lambat sikit, jadi hari Sabtu yang kedua tu tak dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan hari Sabtu tu juga kita kehilangan almarhum Tuan Haji Fadil kan? Dan saya tengok balik kuliah yang terakhir pada 2 bulan lepas tu, hari tersebut juga kita kehilangan seorang tokoh, iaitu Allahyarham Profesor Dr. Mahmud Zuhdi, Profesor Emeritus Dr. Mahmud Zuhdi. Hari pengajian tu juga hari tersebut lah, hari Sabtu yang kedua 2 bulan lepas. So hari Sabtu yang bulan lepas pula kita kehilangan Tuan Haji Fadil. Dan mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Dan kali ini pula kuliah kita baru lepas cerita tentang tragedi kapal terbang yang terhempas. Semua tu sebenarnya mengingatkan kita tentang kehidupan ni dan kematian. Semuanya Allah Ta'ala dah tetapkan, dan Allah Ta'ala lah yang dah menentukanlah bila tarikh akhir kita. Dan dulu pengajian-pengajian kita yang mungkin dalam hujung tahun lepas sampai awal tahun ni, banyak kita berbicara tentang zikir-zikir ketika kematian, zikir-zikir dan juga apa amalan-amalan persiapan-persiapan kita dalam menuju kematian. Sebelum kematian, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang bersedia untuk meninggal dunia. Macam mana pula dengan ahli keluarga yang berhadapan dengan kematian dan sebagainya. Dan itulah mudah-mudahan apa yang kita bacakan tu memberi manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Kalau tuan-tuan rasa nak refresh balik, tuan-tuan buka kitab Al-Adhkar ni, bukalah bab-bab yang tak jauh daripada apa yang kita baca sekarang ni. Dan kitab Al-Adhkar ni saya tengok dekat masjid ni ada dalam 7-8 buah pun. Tengok, ambil, buka. Dan saya pernah pesan, biarlah setiap rumah kita ada kitab ni. Jangan setiap rumah kita, jangan satu rumah pun tak ada daripada memiliki kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Tuan-tuan buka je kat Shopee, belilah. Biar ada kat rumah masing-masing. Jangan sampai tak ada kat rumah. Sebab macam saya pernah sebut dulu, kitab ni dia ada segala macam zikir yang mana bila kita perlu, kita boleh cari dalam kitab ni.
Kan kitabnya kalau ikut terjemahannya sangat tebal tuan-tuan. Maknanya memang banyak isi. Tuan-tuan ada hadapi isu apa pun, buka carilah, insya-Allah jumpa. Kan zikir apa? Kan tuan-tuan berhadapan dengan situasi apa pun. Situasi macam-macam kita berhadapan setiap hari siang dan malam. Kita nak cari zikir apa, nak baca doa apa. Cari dalam kitab Al-Adhkar ni. InsyaAllah jumpa. Orang tanya saya pun, saya buka kitab Al-Adhkar juga tuan-tuan. Sama juga. Buka kitab ni, jawab mesej. Jadi, cari dalam kitab Al-Adhkar ni, Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi dah sahkan bahawasanya semua hadis dalam kitab Al-Adhkar ni boleh diamalkan. Jadi jangan risau. Dia tak ada hadis palsu dalam ni. Semuanya boleh diamalkan. Jadi tinggal lagi kita buka, cari apa benda nak baca pada waktu-waktu tersebut. Okay, jadi jangan lupa belilah. Lepas ni saya tak jual. Tonton cari dah sendiri. Dekat Shopee ke mana ke, kat kedai buku yang berhampiran, tak je Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Ada macam-macam jenis cetakan. Ada macam-macam jenis terjemahan. Kan? Okey. Hari ini insya-Allah kita masuk bab zikir-zikir yang kita tak baca pada bulan ni. Tuan-tuan takkan baca. Tapi insya-Allah kita akan baca lebih kurang hampir 7 bulan lagi. Habis kenapa belajar sekarang? Sebab dah jumpa, kena baca dah. Takkan nak skip lah. Apa dia zikir tersebut? Zikir-zikir solat tarawih. Ada nak tarawih malam ni? Okay. Jadi memang tak baca lah kan. Maknanya confirm ni bukan yang kita amalkan sekarang. Tapi kena baca dah. Kan? Sebab dalam kitab memang sampai bab tersebut. Bab yang ke-13. Bab zikir-zikir solat tarawih. Daripada zikir dalam solat-solat tertentu. Kitab yang ke-7 daripada kitab Al-Adhkar. Pada bab yang ke-13. Zikir-zikir dalam solat tarawih. Jumpa bang. Kan banyak sangat kan. Cari indeks pun lama nak cari tu. Tengok dekat bab zikir-zikir dalam semayang-semayang tertentu. Kita ada bincang tentang semayang istisqa sebelum daripada ni. Kan? Semayang istikharah. Jadi lepas daripada bincang bab semayang-semayang tu, dia ada semayang tarawih. Lepas ni semayang hajat. Okey. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adhkari salati tarawih. I'lam anna salat tarawih sunnatun bittifaqil ulama. Wahia 20 raka'atan. Yusallimu min kulli raka'atain. Wa sifatu nafsi salati ka sifati baqi salawati ala ma taqaddama bayanuh. Ketahuilah bahawasanya salat tarawih adalah sunnah dengan kesepakatan para ulama. Dan ia 20 rakaat. Muka surat berapa? Terjemahan tu? Apa? 361. Okey. Ketahuilah bahawa solat tarawih sunnah dengan kesepakatan para ulama. Dan ia 20 rakaat. Ni semua kita tahu. Jadi solat tarawih ni tak ada khilaf. Memang sunat. Tak ada ulama' yang kata wajib. Tak ada ulama' yang kata harus. Semua kata sunat. Sepakat ulama'. Namakan solat tarawih sebab setiap 4 rakaat ada rehat. Maka dinamakanlah tarawih. Lepas 4 rehat sekejap. Lepas 4 rehat sekejap. Maka dinamakan tarawih. Dan diberi salam setiap 2 rakaat. Ini pun kita tahu. Sembahyang tarawih kita tak buat 4 terus. 4 rakaat bagi 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Wa sifatu nafsi salat, dan sifat solat itu sama macam sifat solat-solat yang lain. Seperti mana yang kita telah terangkan penjelasannya sebelum daripada ni. Macam sembahyang lain lah, sama je. Takbiratul ihram, baca doa iftitah, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah, amin, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya. Semua sekali sama. Sama Jadi bila orang tanya sembahyang tarawih ada doa iftitah tak? Adalah.
sunat baca doa iftitah. Ini pun ada orang persoalkan, kata tarawih ni tak payah doa iftitah. Siapa kata tak payah? Sebab imam kami laju je. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam tu laju sebab dia faham jemaahnya tak tahan kalau lama. Jemaah pula tak tahan lama sebab morenya sedap. Jadi tak apalah. Senang ceritanya, solat tarawih sama macam solat yang lain. Itu je. Semalam pun saya ditanya. Tapi bukan solat tarawih lah, dia tanya pasal solat sunat. Datang kat meja kuliah 2 hari lepas. Datang, kata, Ustaz, sembahyang sunat ni kena baca doa iftitah ke? Saya kata, sunatlah baca doa iftitah. Kan? Lepas tu dia kata, oh tak macam sembahyang fardu lah Ustaz. Saya kata, sembahyang fardu apa hukum doa iftitah? Bukan wajib ke Ustaz? Oh, bukan, doa iftitah sunat. Sunat baca doa iftitah dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Saya cakap sembahyang jenazah aja tak payah baca doa iftitah. Lain daripada tu baca. Okey lagi. Wa yaji'u fiha jami'ul adhkaril mutaqaddimati ka du'ail iftitah. Ini jelas ni Manawi sebut. Dan didatangkan padanya semua zikir yang telah kita sebutkan sebelum ni seperti doa iftitah. Jadi kalau nak tahu, hanya kalau rasa macam ni mungkin ustaz je cakap doa iftitah ni kena baca waktu sembahyang tarawih ataupun sunat baca waktu sembahyang tarawih. Ni Imam Nawawi jelas sebut. Okey, didatangkan padanya semua zikir yang terdahulu seperti doa iftitah. Sengaja Imam Nawawi letakkan contoh dia doa iftitah. Sebab ini antara yang ramai orang tinggalkan bila sembahyang tarawih sebab nak cepat. Wastikmalil adhkaril baqiyah, dan menyempurnakan zikir-zikir yang lain. Semualah. Wastifai at-tasyahud, dan menyempurnakan tasyahud. Tahiyat akhir tu baca sampai habis. Ni pun satu lagi. Setengah-setengah imam kan. Baru sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi. Laju betul. Kelang kabut nak bagi salam tu. Kita macam tak sabar-sabar. Jadi wastifai at-tasyahud. Tasyahud tu pun bagi lengkap lah. Wad du'ai ba'dahu, dan doa selepas tasyahud tu pun baca juga. Doa lepas tasyahud kita pernah baca dulu. Dia dibaca bukan saja waktu sembahyang fardu, maksudnya. Sembahyang sunat pun lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam disunatkan kita berdoa. Okey. Lagi wa ghairi dzalika mimma taqaddam, dan lain-lain daripada demikian yang telah terdahulu. Hanya sebelum daripada ini kita dah baca tentang solat yang lain. Wa hadza wa in kana zahiran ma'rufan fa innama nabbahtu alaihi litasahuli aktsarin nasi fi wa hadfihim aktsar al-adhkar wassawabu ma sabaq. Imam Nawawi kata yang ini walaupun ia zahir dan ma'ruf, memang diketahui sepatutnya, akan tetapi aku bagi penekanan dekat sini, peringatan dekat sini. Sebab apa? Sebab banyak manusia meringan-ringankan padanya dan membuang-buang banyak daripada zikir-zikir dan yang benar seperti mana yang aku sebutkan tadi. Jadi Imam Nawawi ni hidup 700 tahun dulu. Jadi 700 tahun dulu lagi orang sembahyang tarawih memang suka pendek-pendek kan. Buang-buang apa yang sepatutnya. Jadi Imam Nawawi bagi peringatan. Zaman kita lagilah kena bagi peringatan benda ni. Kan? Habis tuan-tuan jadi makmum. Imam, kita ikut aja imam. Pertama, jangan cari imam yang kelang kabut. Walaupun ramai orang suka macam tu. Dia siap banding-banding lagi. Sembahyang tarawih kat masjid tu habis pukul berapa? Dia tanya habis pukul berapa tu sebab nak pergi yang mana paling cepat habis. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok imam tu terlalu cepat, sampai doa iftitah pun tak baca, sampai tahiyat akhir pun ringkas-ringkas je kan, kita boleh tegur. Kita boleh tegur, tak ada masalah. Nasihat menasihati ni benda baik kan. Kita nasihat dengan baik. Ya. Kan?
sama ada kepada imam ataupun kepada jawatan kuasa surau, jawatan kuasa masjid dan sebagainya. Tegurlah dengan baik. Nasihat dengan baik, bukan mengumpat ke belakang. Dia banyak di kalangan kita ni, dia suka mengumpat ke belakang. Dia sambil more mengumpat imam tu. Kan rugi bulan Ramadan pula tu lagi. Kita habiskan pahala kita dengan buat dosa mengumpat. Jadi tak guna mengumpat. Pergi je terus terang, jumpa dengan imam, bagi nasihat pada dia. Imam, kan sembahyang tarawih ni kan bagus kalau kita baca dulu doa iftitah tu. Bila tahiyat tu habiskanlah sampai paling tidak fil alamin innaka hamidum majid. Paling bagus lepas fil alamin innaka majid tu sambung sikit satu doa, pendek-pendek pun tak apa. Lepas tu baru bagi salam. Kita boleh beza. Kan? Kalau kita baru at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia dah Assalamualaikum warahmatullahi. Memang confirm dia baca sependek-pendeknya. Baca laju tak apa. Mungkin dia baca laju daripada kita kan. Mungkin kita baca pelan. Tapi kalau sampai baru satu ayat kita baca dia dah habis, confirm dia tak baca penuhnya. Kan? Macam yang doa iftitah tu dah kan. Celah mana dia baca doa iftitah kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Doa iftitah benda je. Dia baca doa iftitah yang pendek pun tak boleh. Tak sempat. Doa iftitah kan ada yang pendek. Boleh je dia baca yang pendek paling tidak. Okay, dan tuan-tuan pun samalah. Sebab bukan imam kita sembahyang tarawih kat masjid aja kan. Kita sembahyang kat rumah pun samalah. Kalau kita sembahyang tarawih kat rumah macam tu. Saya sebut benda ni sebab ini antara soalan yang popular. Antara soalan yang sangat popular. Apa hukum baca doa iftitah waktu solat tarawih? Mudah-mudahan lagi 6 bulan tuan-tuan ingat lagi. Ini baru bulan Safar tuan-tuan. Bulan Safar bulan 2. Ramadan bulan 9. Dalam kalender Islam. Kalender Islam Bulan Safar bulan 2. Kan? Ramadan bulan 9. Maknanya ada lagi 7 bulan. Hari ni pula baru awal Safar. 2 Safar baru. Kan? Maknanya lagi 7 bulan. Mudah-mudahan ingat insyaAllah. Okay, wa ammal qira'atu, adapun bacaan. Okay, bacaan ni maksudnya bacaan surah-surah dalam sembahyang tarawih kan. Nak baca apa? Fal mukhtaru alladhi qalahu al-aktharuna wa atbaqa an-nasu 'ala al-'amali bihi ay yaqra' al-khatmata bi kamaliha fi tarawih fi jami'i syahr. Adapun bacaan yang dipilih yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama dan manusia pula berlapis-lapis beramal dengannya, maksudnya berterusan setiap zaman manusia beramal dengannya, adalah membaca satu kali khatam dengan sempurnanya pada tarawih pada sepanjang bulan. Fayaqra'u fi kulli lailatin nahwa juz'in min 30. Maka dibacalah pada setiap malam lebih kurang 1 juzuk daripada 30 juzuk Al-Quran. Okey, tu jelas. Oleh kerana itulah banyak masjid dia cuba khatam dalam semayang tarawih. Cuma zaman kita sekarang macam dah makin kurang masjid yang buat macam ni. Dan walaupun itulah kebanyakan para ulama punya pandangan. Semayang tarawih ni paling bagus memang dibaca 1 juzuk lebih kurang 1 malam. Kan? Masjid-masjid kita dia biasanya makin lama makin diskaun. Kan? Daripada 1 juzuk 1 malam tinggal setengah juzuk, tinggal suku juzuk. Saya tanya kadang-kadang masjid-masjid ni kadang nampak macam baca Quran. Kita pun tanya berapa muka surat 1 rakaat. Dia kata, Ustaz, 1 muka surat bagi 3 atau bagi 4. Maknanya kalau 1 muka surat bagi 3 bagi 4, maknanya 20 rakaat. Kalau semayang 20 rakaat, 20 rakaat suku juzuk je lah. Masalahnya semayang pula 8 rakaat aja. Habis jadi berapa sebenarnya tu? Kan? Sependek-pendeknya. Okey. Sebenarnya semayang tarawih memang disunatkan baca 30 juzuk. Dia sebenarnya simple je. Kalau masjid nak buat 30 juzuk, buat aja. Nak buat 20 rakaat, buat aja. Yang tak larat nak balik, baliklah. Kau paksa pun tu tak? Bukan nak berkelahi pun. Tak payah berkelahi pun. 20 ke 8, 8 ke 20. Nak baca panjang ke baca pendek ke. Simple aja. Kau nak datang semayang. Tak nak, sudah.
Sembahyang tempat lain ataupun balik. Dah lah. Tak ada siapa wajibkan sembahyang tarawih. Macam tu je. Orang yang semangat. Dia yang kesian apa dia? Orang yang semangat nak sembahyang panjang tak dapat. Sebab meraihkan orang yang tak nak panjang-panjang tu. Itu je. Jadi sebab apa? Sebab ramai yang kata tak payah baca dah sampai 20 tak payahlah. Lagi kena pula ada yang cakap kalau 20 tu pun tinggal 2 baris je. Dua saf tu pun nasib Ustaz kata. Tinggal setengah saf je kadang-kadang 20 rakaat tu. Tak apalah, yang penting yang setengah saf tu nak sembahyang 20. Kan? Yang nak sembahyang 8 balik-balik lah. Tinggalkan yang nak sembahyang 20 tu. Paling tidak dia orang ada peluang nak sembahyang dengan imam sampai 20 rakaat. Kenapa yang kita kata tak apa kita meraihkan majoriti? Apa ingat ni pilihan raya ke apa? Jangan buat macam pilihan raya dalam bab ni. Jangan tengok suara majoriti. Nanti dah buat suara majoriti nak kena recount pula. Tak payah. Ini bukan bincang majoriti. Ini benda ada dalam kitab, panduan dia. Ikut je lah apa yang ulama ajar. Bukan tengok kepada majoriti. Kalau tengok kepada majoriti, habis majoriti malas, takkan semua nak kena jadi malas. Saya sebut perkataan ni mudah tuan-tuan sebab saya pun malas juga. Jadi majoriti malas. Kita lah tu. Takkan nak ikut majoriti. Orang yang rajin, buatlah cara rajin. Jangan ikut majoriti. Majoriti banyak yang salah. Majoriti banyak yang tak reti. Memang begitu. Dalam Quran sebut pun kan. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit saja hamba-Ku yang bersyukur. Sikit aja yang bersyukur, ramainya tak bersyukur. Ini Quran yang sebut, bukan saya sebut. Jadi jangan ikut majoriti. Jawatan kuasa bila bincang, jangan tengok tak apalah Ustaz, banyak orang tak nak sembahyang 20, kita buat 8 je lah Jangan macam tu. Jangan ikut banyak orang. Jadi kemudiannya wa yustahabbu an yurattilal qira'ata wa yubayyinaha, dan digalakkan membaca Al-Quran itu dengan cara tartil dan juga dijelaskannya. Bukan jenis baca yang kelang kabut macam apa tu. Entah apa pun sebut pun tak tahu. Sebab nak cepatnya pasal. Ada. Saya pernah sembahyang dengan imam tahfiz budak lagi kan. Student tahfiz ni dijemput jadi imam tarawih. Masjid pula minta 30 juzuk. Dia bantai 30 juzuk tapi punyalah laju, ya Allah. Kan dia baca sampai memang tak keluar huruf dah. Kan? Apa dia baca pun. Dia tengah menghafal memang macam tu, budak-budak menghafal memang laju. Masalahnya bila dia jadi imam, dia tak boleh nak baca dengan tertil. Dia tak reti. Jadi sunnahnya dibaca dengan tertil. Kemudiannya jaga-jaga daripada memanjangkan ke atas jemaah dengan membaca lebih daripada 1 juzuk. Ini pun 1 juga. Tapi tempat kita tak ada lah ni. Tempat kita dah tak ada. Dulu ada, sekarang dah tak ada lah. Lebih daripada 1 juzuk. Jadi sekarang ni berlaku dekat mana benda ni? Yang Imam Nawawi tegur ni. Benda ni berlaku sekarang kat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dia orang jadi bacaan tu dia dah lebih kadang-kadang daripada 1 juzuk, 1 malam. Kan? Sebab kadang-kadang dia nak cuba khatamkan lebih awal. Masalahnya sembahyang 10 rakaat. Jadi kalau 10 rakaat 1 juzuk ataupun lebih 1 juzuk, jadi bila 10 rakaat lebih daripada 1 juzuk, dia akan jadi sangat panjang. Jadi berdiri itu lama sangat. Memang berlaku pun. Okey, wa yustahabbu an yurattila al-qira'ata wa yubayyinaha wal yahdhar min at-tatwil 'alaihim bi qira'ati akthar min juz'in wal yahdhar kullal hadhar mimma i'tadahu jahalatu a'immati katsirin minal masajidi min qira'ati suratil an'am بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان زاعمين أنها نزلت جملة وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. Yang ini tak banyak berlaku, memang tak ada berlaku dekat tempat kita, tapi zaman Imam Nawawi berlaku. Imam Nawawi kata
berjaga-jagalah dengan sungguh-sungguh berjaga-jaga daripada apa yang dibiasakan oleh orang-orang jahil di kalangan para imam yang sangat banyak di masjid-masjid. Imam-imam jahil yang sangat banyak di masjid-masjid membaca surah Al-An'am dengan sempurna pada rakaat yang terakhir pada malam yang ke-7 daripada bulan Ramadan dengan menyangka bahawasanya ia turun sekaligus, maknanya suratul An'am ini. Dan ia adalah satu bid'ah yang buruk dan kejahilan yang zahir yang mengandungi banyak keburukan-keburukan yang telah kita terangkan dalam kitab Tilawatil Quran. Tak apalah, ini tak ada lah tempat kita. Tak ada tempat kita yang baca, imam baca surah Al-An'am ni, dia baca terus satu rakaat. Satu rakaat tu, yang rakaat terakhir daripada sembahyang tarawih malam ke-7 Ramadan, dia akan baca surah Al-An'am satu rakaat tu habis satu surah. Jadi sebab apa dia kata? Sebab surah Al-An'am ni turun sekaligus. Jadi dibaca pun sekaligus macam tu. Jadi Imam Nawawi kata jaga-jaga, jangan lakukan demikian. Yang itu insya-Allah kita tak ada kaitan lah. Kan? Sebab dekat tempat kita tak dibuat macam tu. Kat mana-mana pun tak buat dah sekarang. Ini zaman Imam Nawawi dululah. Setahu saya lah tak ada. Wallahu alam kalau masih ada. Okey. Selesai berkaitan dengan solat tarawih. Maka kita sambung kepada tajuk yang lebih memang biasa kita buat sepanjang tahun, iaitu bab solat zikir-zikir dalam solat hajat. Solat hajat memang biasa dan kita semua lakukan dan memang digalakkan untuk kita lakukan. Salatul hajah. Salatul hajah, solat hajat. Qal rawaina fi kitabai Tirmidzi wa Ibn Majah an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu hajatun ila Allah ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu thumma yusalli rak'atain thumma yuthni 'ala Allah 'azza wa jalla وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وأعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال قلت ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما قدمناه عن الصحيحين فيهما. Okay. Kami riwayatkan dalam kitab Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai hajat pada Allah Taala atau kepada seseorang daripada manusia, Bani Adam, kan? Maksudnya apa-apa hajat lah, sama ada hajat tu kita memang perlukan secara direct daripada Allah Taala ataupun daripada manusia-manusia yang menjadi perantara. Dan kita biasa ada saja hajat dengan dengan manusia lain kan. Okey, apa-apa pun hajat kita Nabi ajar. Kita nak buat macam mana? Falyatawadda falyuhsin alwudu. Itu pertama. Berwudu dan perelokkanlah wudu itu. Itu yang pertama. Wudu biar dengan sempurna. Ramai orang buat solat hajat tapi dia lupa bab wuduk tu. Wuduk main hentam aja asal sah sudah. Jangan. Wuduk ni kalau nak sembahyang hajat, wuduk bagi seelok-eloknya. Bagi sebaik-baiknya. Maksud wuduk sebaik-baiknya apa? Buat segala macam sunat-sunatnya sekali. Bukan saja buat yang wajib. Lepas tu bacalah zikir-zikirnya.
bacalah doanya. Kan? Semua sekali. Jaga semua adab-adab berwuduk. Buat semua sekali, komplit betul-betul wuduknya. Sampai habis wuduk kita pun menghadap kiblat dan berdoa dan sebagainya. Maknanya biar lengkap betul-betul cara kita berwuduk. Lepas tu thummal yusalli raka'atain. Kemudiannya solatlah 2 rakaat. Thummal yuthni 'ala Allah azza wa jalla. Kemudiannya pujilah pada Allah azza wa jalla. Bagi puji-pujian pada Allah. Kemudian wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacalah la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon pada Engkau perkara-perkara yang menyebabkan aku mendapat rahmat-Mu. Mujibat ar-rahmatik. Mujib, benda-benda yang mewajibkan, yang menyebabkan aku mendapat rahmat daripada Engkau. Ataupun kesan yang baik daripada rahmat Engkau. Kemudiannya wa azaima maghfiratik. Azaim diterjemahkan ataupun disebutkan oleh para ulama al-qati'ah li kulli wasmah wa dhanb, yang memutuskan bagi setiap dosa-dosa, yang mendapat keampunan. Maksudnya wa azaima maghfiratik, maksudnya aku dapat pengampunan daripada Engkau yang memutuskan segala dosa-dosa. Wal ghanimata min kulli bir, dan berjaya mendapatkan semua kebaikan. Wassalamata min kulli itsm, dan selamat daripada semua dosa. La tada'li dzamban illa ghafartah, janganlah engkau biarkan untukku satu dosa melainkan engkau telah ampunkan. Wala hamman illa farrajtah, dan tidaklah satu keluh kesah, kesusahan melainkan engkau telah lapangkan. Wala hajatan, dan tiada hajat, hiya laka ridha, yang kau ridha padanya, illa qadaitaha, melainkan engkau tunaikan, ya arhamar rahimin. Ini yang biasa dibaca dekat doa lepas sembahyang hajat. Tuan-tuan biasa dengar doa, kadang-kadang imam baca Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala dainan illa qadaita, wala maridan illa syafaita, wala aiban illa satarta, wala dhallan illa hadaita, dan sebagainya. Tuan-tuan bila dengar doa-doa macam tu, itu biasanya minta sungguh-sungguh supaya setiap daripada kita ada apa-apa masalah pun, semuanya Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan segala masalah tersebut. Apa keperluan kita, Allah Ta'ala akan tunaikan. Wa yustahabbu an yad'uwa, kemudian Imam Nawawi kata, yang digalakkan juga doa dengan doa ketika mana ditimpa kesusahan. Apa dia doa ketika ditimpa kesusahan? Ni semua kita hafal. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni doa yang penting, tuan-tuan. Walaupun doa tu nampak macam simple kan. Setiap kali lepas sembahyang imam baca. Sebab apa setiap kali lepas sembahyang imam baca? Sebab inilah. Sebab doa ni banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma atina fid dunya hasanah, ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni memang doa yang membuka kepada macam-macam yang lain. Dia buka kepada kita punya doa yang lain tu semuanya dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dan doa ini juga doa dibaca oleh Nabi ketika kesusahan. Apa-apa susah, baca doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita jumpa apa-apa kesusahan dalam hidup kita ni, jangan lupa baca doa ni. Doa ni walaupun simple, senang, semua dah hafal, tapi banyak yang tak baca waktu susah. Biasa kita baca lepas sembahyang je. Dan saya rasa hampir semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, jadi lepas sembahyang hajat juga digalakkan untuk baca. Lepas sembahyang hajat memang kita ada hajat kan? Jadi bacalah doa ni. Okey, lagi. Satu lagi hadis sebelum kita sembahyang sunat isyraq insya-Allah. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه.
fa amarahu an yatawadda'a fa yuhsina wudu'ahu wa yad'uwa bihadha du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li. Allahumma fashaffi'hu fi. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Dan kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwasanya seorang lelaki yang buta datang jumpa Nabi SAW lalu meminta pada baginda, tolonglah doa pada Allah Ta'ala supaya Allah menyembuhkan aku. Mata dia dah tak nampak, so dia pergi jumpa Nabi, minta Nabi doakan dia. Jadi Nabi jawab apa? Nabi kata, kalau kau nak, aku boleh doakan. Kalau kau nak juga, kau boleh sabar. Dan itu baik untuk kau. Dua-dua boleh. Bagi pilihan pada lelaki tadi tu. So lelaki tu jawab apa? Doakanlah. Nah, jadi Nabi SAW pula waktu ni Nabi tak berdoa. Nabi ajar dia macam mana nak berdoa. Nah, jadi Nabi ajar macam mana? Nabi pun suruh dia berwudu dan baiki wudu. Macam kita sebut tadilah, solat hajat memang macam tu cara dia. Berwudu, cantikkan wudu, kemudiannya maksudnya solatlah. Kemudiannya berdoalah dengan doa ini. Nabi ajar, so doa dia apa dia? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada engkau dan aku menghadap pada engkau dengan nabimu. Ini doa tawassul dipanggil. Dengan kemuliaan nabimu Muhammad Nabiyyir Rahmah. Saya sebut pula sifat Nabi, iaitu Nabiyyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebut pula, wahai Muhammad, ya Muhammad pada Nabi SAW, inni tawajjahtu bika ila rabbi. Sungguhnya aku menghadapkan engkau, aku menghadapkan diriku kepada engkau, kepada Tuhanku, fi hajati, pada hajat aku ini, supaya ditunaikan hajatku ini untukku. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, berikanlah dia syafaat untuk aku. Tuan-tuan, ini doa tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Tak seperti mana sebagian orang salah faham, maka dipanggil tawassul ni syirik. Dia bukan syirik, tuan-tuan. Dia, kita tidak menyekutukan Allah. Cuma kita minta pada Allah dengan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan sebab Allah sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni pula umat Nabi, maka mudah-mudahan Allah makbulkan doa-doa kita. Jadi itu dipanggil tawassul. Jadi minta tu pada Allah, bukan kita minta pada Nabi, bukannya Nabi yang tunaikan hajat kita. Tapi kalau kita minta pada Nabi pun, kita minta macam mana? Kita minta supaya Nabi doakan kita pada Allah Ta'ala. Macam hujung ayat ni lah. Jadi, ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diriku pada engkau untuk Tuhan aku. Maksudnya balik pada Allah Ta'ala juga. Minta Allah Ta'ala yang menunaikan hajat aku. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, tuan-tuan, benda ni boleh dilakukan sama ada ketika Rasulullah hidup, begitu juga selepas daripada kewafatan baginda. Tak ada masalah. Sebab para Nabi hidup di dalam kubur-kubur mereka. Jadi boleh saja kita berbicara dengan Nabi SAW, berdoa sebanyak-banyaknya, berhampiran dengan Nabi SAW. Dan itu adalah adab apabila kita berziarah pada Nabi SAW, memang kita banyakkan doa. Banyakkan doa pada Allah Ta'ala. Memang itu disebutkan dalam mana-mana kitab fiqh. Yang tak reti je bercakap benda tu salah dan sebagainya. Bahkan adab mengadap pada makam Nabi SAW bila berdoa. Seperti mana kita berbicara dengan Nabi ketika hidup, kita berbicara itu menghadap muka. Maka selepas baginda wafat pun, kita menghadap pada muka, bukan membelakangi muka.
Jadi kalau kita menghadap kiblat, kita akan membelakangi muka baginda. Jadi sepatutnya kita lebih beradab, kita menghadap ke arah muka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai. Senang ceritanya, itu antara zikir-zikir yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam solat hajat. Habis yang lain daripada tu, sebenarnya dia terbuka. Jadi kalau tuan-tuan ada belajar sembahyang hajat ni kena baca surah sekian-sekian, rakaat pertama baca ayat kursi ataupun kuliah, disebutkan pula berapa kali, contohnya ada yang sebut ayat kursi 11 kali, kan? Lepas tu rakaat yang kedua baca surah Al-Ikhlas berapa kali? 7 kali contohnya. Itu semua boleh dilakukan. Tapi dia bukan daripada hadis yang secara spesifik sebut kena baca begitu. Dia lebih kepada ajaran para ulama berdasarkan kepada dipanggil mujarrabat, benda yang pengalaman diorang. Jadi diorang sendiri buat, diorang sendiri dapati benda tu berkesan. Jadi diorang pun ajar kepada anak-anak murid diorang. Daripada satu generasi kepada satu generasi sampailah kita pada hari ini. Yang sebenarnya sembahyang sunat hajat ini secara ringkasnya paling senang sekali semua boleh buat adalah dia sama saja macam sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Cumanya wuduk tu kita bagi cantik habis. Sembahyang tu dengan niat supaya Allah Ta'ala makbulkan hajat kita. Kita pun sembahyang, baca doa iftitah, baca Fatihah macam biasa. Baca surah. Surah nak baca terpulang, nak baca surah apa pun. Paling tidak bacalah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul Allahu ahad rakaat yang kedua. Kan? Ada sebagian ulama dia ajar lagi ringkas. Semalam saya tengok ada seorang ulama Mesir, Syekh Fathi. Dia mengajar, dia orang tua, tuan-tuan. Dia antara ulama tua di Mesir. Dia mengajar, dia kata, orang tanya dia, Syekh, boleh tak terangkan macam mana nak sembahyang hajat? Jadi dia pun cerita, kau sembahyang macam biasa, dia kata, rakaat pertama kau baca Inna A'tainaka, rakaat kedua kau baca Qul Allah. Oh, lagi senang tuan-tuan, surah favourite tuan-tuan. Jadi saya dengar Syekh tu cakap, oh ini paling simple sekali sembahyang hajat. Mana boleh, tak ada masalah, dia open sebenarnya. Jadi Syekh ni mungkin dia nak memudahkan kan. Yang penting kau sembahyang. Kau sembahyang, lepas tu kau minta pada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang hari ni yang bila dia ada hajat, dia lupa nak minta pada Allah. Ya, nak sembahyang hajat pun susah. Punyalah payah nak sembahyang 2 rakaat, sedangkan dia tahu yang Allah Ta'ala sajalah yang boleh menunaikan hajat dia. Tak ada satu makhluk pun sebenarnya yang boleh tunaikan hajat dia. Ya, siapa pun dia. Tak kira lah orang tu sehebat-hebat manusia dekat dunia pun, dia tak akan dapat tunaikan hajat kita dengan diri ni sendiri, dengan kuasa dia sendiri. Kan kita baca la haula wala quwata illa billah. Mana ada daya, tak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Habis kita tak minta pada Allah, kan kita yang rugi. Sedangkan kita boleh minta pada Allah. Nak sembahyang 2 rakaat tu berapa minit sangat, lagi-lagi kalau baca Inna A'tainaka dengan Qul Allah. Punyalah sekejap sembahyangnya, tapi malasnya kita kan nak sembahyang hajat, ya Allah. Melainkan dah terdesak sangat-sangat dah. Dia dah jadi last option dah. Bagus sembahyang hajat. Bukan benda pertama kita buat sembahyang hajat. Kan? Kita ni cuba usaha untuk dengan sendiri dulu, dengan bantuan orang lain, dengan kabel, dengan apa-apa lah kan. Bila dah tak dapat semua, nak buat macam mana sembahyang hajat lah. Jadi sembahyang hajat tu dah jadi last option. Itu pun kalau dia sembahyang, kadang-kadang dia minta imam je sembayangan untuk dia. Kan? Imam boleh tak buat sembahyang hajat? Dia sendiri tak sembahyang. Jadi masalah. Tapi apa yang dibuat oleh masjid, minta supaya imam tolong ajak semua orang sembahyang hajat atas hajat-hajat kita, tu pun bagus. Dan itu dipanggil apa dia? Membantu atas kebaikan. Jadi kita minta tolong orang lain mendoakan kita. Itu kan Nabi SAW sendiri pun buat. Nabi pun minta sahabat doakan baginda. Sedangkan baginda lah yang paling doa mustajab sekali. Tapi Nabi pun minta sahabat tolong doakan aku. Jadi maknanya kita minta tolong pada jemaah masjid doakan kita, bagus. Bukanlah maknanya langsung jangan buat pula. Tapi jangan lupa kita tu buat dulu. Itu je maksud saya. Sebab semalam saya kuliah di satu masjid, dia orang buat sembahyang hajat berjemaah. Ni antara soalan yang popular, orang tanya, Ustaz sembahyang hajat ni boleh ke buat berjemaah?
Jawapannya, hukum sembahyang hajat berjemaah, hukum dia harus. Dia boleh. Dia tak sunat. Tapi dia boleh. Nak buat, silakan. Tak nak buat, silakan. Dia sama je. Dia sama dia harusnya macam tu lah. Buat dengan tak buat sama. Sembahyang hajat tu sunat. Tapi berjemaah tu tak sunat. Maknanya nak buat, silakan. Tak nak buat tak payah. Sama je. Dia tak ada sunatnya berjemaah. Tak ada. Sembahyang hajat bukan sunatnya berjemaah. Jadi contohlah kalau macam semalam tu, sebab ada yang cakap ni, dia kata lepas sembahyang tu, dia nak sembahyang sunat dulu. Sebab dia orang buat sembahyang hajat tu waktu maghrib. Maghrib kan pendek masanya. Jadi dia kata boleh tak kalau saya sembahyang ba'diyah maghrib dulu, lepas tu dia nak sembahyang hajat. Dia buat juga sembahyang hajat tu permintaan kawan tu kan. Jadi dia nak buat sembahyang hajat tapi buat sendiri. Tak ada masalah. Tak ada kekurangan pun dia buat sendiri tu. Yang penting buat. Itu je lah. Kan? Jadi kalau nak buat sembahyang berjemaah silakan. Tapi bukan dituntut untuk berjemaah. Dia beza dengan sembahyang tarawih. Dia beza dengan sembahyang raya. Sembahyang minta hujan. Sembahyang gerhana. Yang ini semua memang dituntut berjemaah. Sembahyang hajat tidak dituntut berjemaah. Jadi nak buat berjemaah silakan. Tak nak pun silakan. Jadi kita boleh je contohnya kalau masjid dia kata, tuan-tuan ada sahabat kita ni dia ada hajat. Dan ada keluarga dia nak menjalani pembedahan esok. Kan biasa macam tu. Jadi minta semua sahabat-sahabat tunaikan sembahyang hajat. Lepas tu imam pun kata kita buat sendiri-sendiri ya. Contohnya. Agak-agak berapa persen yang buat? Jadi kebanyakannya balik kan lepas sembahyang. Adalah beberapa orang yang tinggal buat sembahyang tu kalau sendiri-sendiri. Jadi oleh kerana itulah yang biasa je imam ajak sembahyang sama-sama. Jadi bila buat sama-sama tu ramai yang akan sembahyang berbanding dengan sendiri-sendiri. Itu je lah sebenarnya. Dia lebih kepada dalam bahasa Arab, dalam ilmu agama ni dipanggil siasah syar'iyah. Terjemah mudahnya politik lah tu. Tu politik imam tu lah. Kan? Dia punya taktik dia. Nak bagi ramai orang sembahyang, nak bagi ramai orang berdoa, dia ajak benda tu. Benda harus, tak ada masalah. Kan? Macam tu lah. Sama lah macam kita baca tahlil, baca apa semua. Dan kenapa kita buat 3 hari yang pertama, semua tu dipanggil taktik para ulama dulu. Dalam nak mengumpulkan orang untuk berzikir dan mendoakan si mati. Kalau tidak, tak ada buat. Kan? Kalau kita pun tahu, kalau kita tak pergi majlis tahlil tu, berapa banyak sangat kita doakan si mati tu. Walaupun kawan baik kita. Kan? Tapi sebab ada majlis tahlil tu lah kita doakan dia. Kan kita pergi bukan nak makan sangat pun. Kan? Bukannya kita kelaparan, tak ada makanan, bukan. Kita pergi tu sebab nak doakan kawan kita tu dah. Nanti mudah-mudahan bila kita mati, ada orang doakan kita. Itu je lah kan. Ada kepentingan jugalah kan. Ada kepentingan, tapi kepentingan tu bukan kepentingan kita, maknanya pada manusia lain secara direct tak. Pada Allah. Mudah-mudahan seperti mana aku rajin mendoakan orang yang dah meninggal dunia, mudah-mudahan nanti aku mati pun Allah gerakkan hati manusia lain juga untuk doakan aku. Dan itu antara benda yang pentinglah untuk kita. Okey. Ada soalan. Masa untuk buat solat hajat boleh pada bila-bila masa saja ke Ustaz? Jawapannya tidak. Solat hajat antara solat yang dilarang pada waktu yang dilarang solat. Jadi lepas subuh, lepas asar, betul-betul matahari tegak atas kepala, yang itu antara waktu yang tak boleh sembahyang hajat. Sembahyang hajat antara sembahyang yang dilarang pada waktu yang dilarang. Bukan semua sembahyang dilarang tapi sembahyang hajat antara yang dilarang. Allahu a'lam. Satu je soalan Okey. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syar.
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.